Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Cadangan pindaan rang undang-undang berkaitan hak tanah negeri antara paparan dari Sarawak. Langsung bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kerajaan Negeri Sarawak akan membentangkan satu cadangan pindaan rang undang-undang RUU berkaitan hak tanah negeri pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN yang dijadual bermula 17 Mei ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, pindaan RUU itu juga telah mendapat persetujuan daripada Barisan Kabinet Negeri untuk dibentangkan pada persidangan itu. Dan ketika ini saya belum lagi dapat mengumumkan. Pada dasarnya pihak Kabinet telah bersetuju untuk dibawa kepada Dewan Undangan Negeri dan ini akan memantapkan lagi hak kita dari beberapa sudut. Dan biarlah kita tengoklah apabila DUN bersidang nanti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 Premier Sarawak di Kuching. Katanya suasana raya kali ini amat istimewa buat dirinya kerana dapat berkongsi kemeriahan beramah mesra bersama rakyat dengan lebih dekat sekaligus keceriaan sambutan perayaan tahun ini boleh dilihat pada riak wajah pengunjung yang hadir selepas 2 tahun tidak dapat meraihkan Hari Raya berikutan COVID-19. Pada majlis itu, beliau dan isteri Datin Patinggi Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Haji Bujang menerima lebih 3,000 pengunjung terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Baik, sementara itu, seawal pukul 8 pagi lagi, orang ramai hadir ke rumah terbuka Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang diadakan di Kuching pada hari kedua Syawal hari ini. Rumah terbuka itu yang bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang dihadiri lebih 3,000 masyarakat, bukan hanya dari Kuching, malah turut dihadiri masyarakat dari luar Bandaraya Kuching. Orang ramai yang tiba disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan isteri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Haji Bujang. Rata-rata mereka berasa teruja kerana berpeluang hadir dan bertemu secara dekat dengan Premier Sarawak itu. Bagi Dwayne Kuni yang berasal dari Kampung Pengkalan Kuab Kota Samarahan, selepas 2 tahun sambutan Hari Raya tidak dapat diraikan seperti sebelumnya, kali ini sambutan Syawal sangat istimewa bersama keluarga berkunjung ke majlis rumah terbuka tersebut. Ialah demi kesayangan kita dengan Ketua Menteri Negeri Sarawak, walaupun jauh kami tetap datang merami dengan rumah terbuka Ketua Menteri Sarawak. Sebab tahun ini memang istimewa lah. Apa yang istimewa tu, boleh tak uraikan sikit? Ya, lama sudah tidak keluar sebab PKP, pandemik. So, enjoy lah. Kali ini kali pertama untuk Joy itu. Dan saya berharap semua kawan-kawan bangsa Melayu Hari Raya Aidilfitri. Memang sangat gembira sebab dapat tengok semua. Sementara itu, turut hadir ke majlis rumah terbuka tersebut ialah Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib serta Barisan Kabinet Negeri. Saudara, setelah 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19, selain pelaksanaan pelbagai prosedur operasi standard SOP oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak tersebut, rakyat khususnya umat Islam di seluruh negara sekali lagi berpeluang untuk menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini seperti sedia kala. Namun begitu, terdapat segelintir pihak termasuk anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang tidak berpeluang beraya bersama keluarga berikutan tanggungjawab mereka dalam menjamin keselamatan orang awam pada musim perayaan ini. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Padungan Tan Min Chai, setiap tahun pihak pengurusan JBPM telah menetapkan hanya 20% daripada anggotanya dibenarkan untuk bercuti pada musim perayaan, manakala selebihnya bertugas seperti biasa. Jelasnya ini adalah bagi memastikan JBPM sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi bagi menghadapi sebarang kecemasan yang boleh berlaku terutamanya pada musim perayaan. Tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni tak kira lah pada musim apapun, musim perayaan, musim cuti sekolah kah, musim biasa kah, sepanjang tahun 7 hari seminggu 24 jam. Tugas kita, tugas perkhidmatan teras kita adalah
operasi kebombaan dan penyelamatan, iaitu pemadaman kebakaran, penyelamatan dan tugas-tugas khas. Sebarang kecemasan yang diperlukan masyarakat, kita akan respon. Lebih-lebih lagi pada musim perayaan inilah. Sementara itu, bagi pegawai bomba yang bertugas pada hari raya ini, mereka terus komited dalam tugasan mereka walaupun tidak dapat menyambut hari lebaran bersama keluarga. Secara azalinya memang kita berasa bersedih kerana tidak dapat menjalankan hari raya bersama keluarga. Memandangkan saya sudah hampir 2 tahun tidak beraya bersama keluarga. Tahun ini pun saya tidak dapat juga bersama keluarga, maka demi menjalankan tanggungjawab untuk keselamatan orang awam, saya terpaksa menjalankan tugas di balai tempat saya bertugas. Sementara itu saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin untuk semua umat Islam dan warga Bomba yang bertugas di setiap balai masing-masing. Jadi perasaan sedih itu memang sangat-sangat ada, tetapi sebagai anggota Bomba kami memberi 100% komitmen kami kepada negara dan masyarakat lah untuk memberi bantuan kepada mereka, dan kami mengharapkan agar semua berada dalam keadaan baik dan sihat dan selamat. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua keluarga dan saudara saya. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM sekitar Bandar Kuching mendapati keadaan di pusat bandar agak lengang dan kebanyakan premis perniagaan masih belum beroperasi. Memastikan diri dan keluarga dalam keadaan sehat serta mengekalkan pematuhan kepada prosedur operasi standard biarpun kelonggaran diberikan kerajaan amat penting dalam meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif IANA Corporation Sendirian Berhad, Muhammad Hafiz Rohani, bagi memastikan tiada sebarang perkara tidak diingini berlaku dalam kegembiraan menyambut perayaan itu berikutan tiada sambutan 2 tahun lepas akibat wabak COVID-19. Dalam pada itu, Muhammad Hafiz juga menyeru agar masyarakat mengekalkan amalan kunjung-mengunjung namun terus menjaga SOP seperti penjarakan fizikal. Teruskan amalan kunjung mengunjungi sesama saudara kita, rakan taulan, sahabat handai. Namun dalam pada masa yang sama, pastikan kita terus menjaga SOP, kita terus menjaga penjarakan sosial dan pastikan kita sihat sahaja, barulah kita melawati ataupun menziarahi sanak saudara kita. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di Miri. Dalam pada itu, tinjauan turut mendapati jalan raya agak lengang selain masyarakat Miri yang lain rata-rata mengambil peluang cuti panjang bersempena Hari Raya Aidilfitri untuk beriadah bersama keluarga di pantai luar Esplanade Miri. Di Serian, seorang lelaki maut selepas tertimbus dalam bangunan yang runtuh akibat dihempap sebatang pokok. Pusat Gerakan Bomba Sarawak memaklumkan mangsa yang dikenal pasti sebagai Roni Medin, 54 tahun, ditemui tertimbus dalam runtuhan bangunan rumah kuartus lama di Jalan Ilmu, Lorong 1 Serian. Bomba telah menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian tersebut pada pukul 11.52 pagi tadi dan telah menggerakkan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Serian ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, bomba mendapati sebuah kuartus lama yang usang dan kosong telah dihempap sebatang pokok ara dan kejadian dikatakan berlaku pada 30 April lepas. Pasukan bomba turut dibantu pihak Cahaya Mata Sarawak Berhad menggunakan 2 unit jentera berat untuk mengeluarkan mangsa memandangkan pokok tersebut mempunyai saiz yang besar serta meliputi keseluruhan runtuhan. Mangsa berjaya ditemui dan telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak.